Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam channel Tok Ayah. Okay guys, macam biasa video kali ini ditaja oleh Mubi. Mubi adalah sebuah streaming service yang paling baru sekali yang ada dekat Malaysia dan banyak filem-filem yang best, yang menarik yang ada di Mubi. Korang boleh pergi ke www.mubi.com/tokayah dan korang masih lagi boleh dapat 30 hari percuma kalau korang melanggan sekarang. Okey, tanpa melengah masa lagi, jom kita tonton video kali ini. Mubi boleh tonton bila-bila masa, di mana-mana. Aku nak tanya kau satu lah. Dalam banyak-banyak bidang pekerjaan ni, kenapa filem yang kau pilih? Aku dulu belajar engineering. Sekolah MRSM, aliran sains. Semua kan kena pilih aliran sains ke ni. Tapi of course lah, kau tengok movie, baca komik, apa benda semua. Aku dulu nak jadi ni, komik artis. Masa kecil lah, suka melukis apa benda semua. Tapi of course budak mana tahu pasal macam nak buat duit, macam nak kerja apa benda semua. Tapi aku ada bayangkan lah, macam tengok baca komik ke apa, aku macam bayang, kalau aku boleh buat movie ni. Tapi tu macam kat belakang kepala. Sambil tu Malaysia standard lah, kau nak pilih engineering, accounting, doktor. Tu parent lah. Semua orang pilih macam tu kan. Tapi parents aku pun in terms of aliran dia orang okey je lah, maksudnya ke situ lagi baik lah untuk dapat scholarship ke apa benda ke kan. So aku belajar engineering, aku belajar kat Sydney, Sydney University, habislah electrical engineering. Tapi sementara tu semua aku memang duk tengok movie, apa semua, and exposure movie dekat situ. Dia ada macam independent punya cinema. Lepas tu dia punya DVD punya collection lagi banyak, Blockbuster dulu kan. Kau boleh sewa. Kejap, banyak, ini maknanya dekat Sydney lah. Sydney. Okay. Kat Malaysia pun ada, tapi Malaysia punya, aku punya exposure apa yang kita nampak je lah. Adalah cerita-cerita yang kadang-kadang best keluar kat wayang apa semua. Tapi aku duk tengok cerita luar, cerita Jepun ke apa benda semua. Tapi dekat Aussie tu aku lagi expose kepada cerita-cerita festival. Aku dapat follow masa tu IMDb mula update detail lagi apa benda semua. So kau boleh macam tengok, director ni ada movie macam ni. Lepas tu kau kejar semua tu, kau boleh dapat. Sebab dekat kedai tu kau macam boleh pilih and murah. So aku macam banyak gila tengok tu, banyak buku pun apa semua. Aku macam mula interest lah, macam side interest. Aku punya elective pilihan pun semua macam filem punya, fotografi ke, video shooting ke, benda macam tu lah aku punya pilihan. Tapi engineering of course lah, buat je lah. Cuma aku macam mana je engineer ni, aku tak ada hati lah ke situ. So aku grad, aku apply untuk permanent residence kat situ. Sementara cari kerja lah. So sementara cari kerja tu juga, proses apply permanent residence tu lama lah. Dalam setahun aku punya case. Sambil adalah interview ke apa semua, aku macam bagi masa lah ni, aku try apply course pendek-pendek lah dekat, ada film school kat situ. So aku apply production management, apply directing sikit, apa benda-benda yang macam sebulan dua punya benda tau. Then aku cakap, aku ambil je lah full time punya ni, alang-alang dia tak ni. Aku ambil setahun punya. Then aku discuss dengan family, dia orang semua supportive lah. Dalam masa setahun tu aku dah belajar. Dia macam, aku tak sure equivalent kat sini apa, tapi sekolah tu macam vocational sikit. Cikgu-cikgu dia macam katalah DP kita ke, director kita yang memang bekerja, dia yang pergi ajar. So kau punya internship pun pergi dengan dia orang ni yang memang Aussie punya network lah, as in industri dia orang. So yang aku intern tu, nama company tu Porchlight Films. Sekarang dah Power lah. Masa dulu pun Power juga lah untuk level dia orang. Dia macam Hugo Weaving yang Agent Smith tu pun tengah ada movie, Guy Pearce pun ada. Tapi aku punya kerja intern aku susun Conti. Dia pakai Polaroid, Conti filing lah. Aku macam filing, jaga dia punya store lah, benda semua. Tapi
aku ikutlah producer tu. Producer tu kerja dia ada 4 orang je producer. Full time feature sahaja. Seorang ada dalam 10 project at the same time, tapi different stage. And international lah dia punya ni. Cuma aku boleh tengok je yang aku mampu kan. So aku nak buat movie kat situ, tapi aku tak masuk sangat dengan jiwa Aussie. Aku cerita aku semua balik orang Malaysia punya cerita kan. So aku macam aku kena balik ni. PR aku tu belum dapat lagi. Tapi sambil tu aku tulis lah kill lah. Aku start tulis kill, tapi macam draft awal-awal gila lah. Kill lah. Even latest movie aku Imaginor pun aku ada draft awal gila masa tu. Tu macam 10-15 tahun lepas, tapi aku macam ada draft dah lah. Sekarang baru boleh nak buat kan. But aku decide okay lah, aku tengok cerita-cerita kat Malaysia pun aku rasa aku boleh compete lah. Kalau aku punya story ni aku macam perasaan macam bagus kan masa muda kan. So macam okay lah, aku decide balik Malaysia lah, buat lah filem. So aku terjun je lah masuk filem. Tapi aku ada nasib, bukanlah nasib apa, at the same time member-member macam Eli, Razai Syam kan, Rewan, dia orang dah mula buat music video dengan masa tu indie music ni kan, Hujan lah apalah. Music video dia orang ni macam YouTube pun baru-baru juga masa tu. So dia orang aktif dah. Aku macam lama dia orang ni shit man. Dia orang dah mula shooting apa semua, aku tak buat apa lagi kan. So aku kena balik and join. Kejap, aku nak tanya. Maknanya kau kenal Eli dengan Rewan ni bila? Maknanya sebelum kau pergi sana ke? Sebelum. Tak, aku kenal Rewan masa aku second year. So aku tengah engineering lah. So masa aku balik cuti, aku ada jumpa dia. Masa tu MySpace. Aku macam jom kita buat short film. Aku ada tengok dia macam buat design macam tu lah. So kita orang buat short film sama-sama first time lah. Masa tu Udin pun buat DP. Masa baru-baru lagi lah, naik motor datang bawa One Autobi. So kita shooting short film tak siap pun masa aku cuti. Tapi lepas aku balik-balik, Rewan dah mula buat music video semua. Dia ada buat dengan Eli juga. So bila aku balik, aku kenal Eli lah. Bila kau dah balik ke Malaysia lepas tak, balik cuti juga. Balik cuti juga. Setiap kali aku balik cuti, aku macam cari ni apa semua. So dia orang ni bukannya kawan kau dari kecil ke apa? Bukan. Kau kenal sebab aku nak buat kan masa zaman-zaman tu ya, MySpace, Facebook belum sangat lagi apa benda. So kau macam mencari kan orang siapa dalam dunia ni yang kau nak macam berkenal macam tu. Tapi waktu tu minat untuk buat filem dah ada kan? Masa kau balik dia jadi macam impian yang filem susah macam besar, macam mana nak buat tak tahu. Kau just nak masuk in production macam tu je lah somehow. Cuma aku memang dari awal macam memang director. Macam aku nak direct cerita aku sendiri. Tu aku punya target lah. Aku bukan datang untuk nak buat kamera ke apa. Aku tak, bukanlah tak minat, aku minat nak tahu, tapi aku nak bercerita lah tu. Bukan di pekerja filem lah, bukan. Nak pembikin filem. So eventually macam kita dah tahu sekarang lah, macam ada job ke apa benda semua tu. Masa tu aku tak tahu, dengan aku tak kejar pun benda tu. Sebab aku dari mindset macam kerja engineering, kerja office, kerja macam tu kan. Tapi dia jadi macam aku nak lompat ni, aku kena lompat yang worth it lah untuk nak tinggalkan engineering. Kalau aku betul-betul buat engineering, mungkin bolehlah kejar career yang macam tu. But kalau aku nak lompat tu, maksudnya aku kena jadi career and kena jadi benda yang aku nak buat. Maksudnya filem lah, maksud aku nak buat lah filem. So maknanya lepas tu kau buat keputusan untuk balik ke Malaysia. Kau dah balik ke Malaysia, kau dah buat apa, kau dah ikut short course, lepas tu kau ambil 1 year punya course, belajar pasal filem. So kau dah belajar lah. Belajar basic dia belajar. Dia belajar dia lain sikit bila kau nak belajar. So contohnya macam engineering tu, aku masuk scholarship MARA macam tu kan, pergi sana. Aku rasa bagus dari segi aku punya exposure kepada dunia luar. Maksudnya aku kena independent, duduk kat Sydney seorang-seorang, apa benda semua, kena rental apa semua. Aku punya berdikari kat situ lah. Tapi
benda yang aku belajar tu aku tak ada minat langsung. Faham. Cuma adalah elemen logik, otak logik tu. Maksudnya memang aku in terms of performance masa sekolah ke apa, aku memang into macam matematik lah, benda-benda ni, which mendatangkan kebaikan sekarang in a way dari segi planning, benda-benda yang memang numbers and budgeting ke apa semua, benda tu aku okay lah. Tapi in terms of kreatif tu aku kosong, tak ada. Sebab kau pergi engineering biasanya semua Asians mostly kan. Kalau kat Aussie tu macam kalau yang Mak Saleh yang macam happening apa semua, yang business punya school, engineering ni semua yang skema-skema aku macam aku nak kreatif kan. Aku tengok architecture punya school nampak kreatif lah, buat design apa benda semua. Benda tu aku macam aduh, kalau aku masuk ni kan best apa. Tapi aku punya hati ada kat filem ni lah. So bila kau kosong benda tu, kau pergi cari sendiri. So segala tu aku cakap, DVD semua aku pergi ni, buku semua, screenwriting aku pergi katamkan apa semua, testing lah, teknik-teknik macam structure ni lah, itulah. So biografi director semua aku ni lah, student kan, banyak masa study aku tengok lah. masa tu internet wise ada kan, tapi tak se-happening sekarang kau boleh dapat banyak info. So kau balik Malaysia, kemudian tadi kau cakap kau direct first film kau iaitu Kill, yang kau tulis pun semasa kau masih dekat Australia lagi, kau tulis, kau start tulis, kau balik buat. Macam mana kau proses tu? Sebab kau balik-balik kan, kau terus buat proses satu dia filem. Aku balik tu aku join dengan Rewan ni, sebab Rewan dah mula bertapak dia buat music video apa semua. Kita orang buat company Flux Visual Lab masa tu dengan Jeremy Little, arwah. Aku join je dulu mula-mula. First project aku join tak sampai seminggu, aku join aku balik, dia orang dah tengah shoot lah. Masa tu ada Ellie apa benda semua juga aku rasa, buat 7 Quality Shirt punya music video, dua music video back to back. Dari situ Jeremy tu manager 7 Quality Shirt. So macam kita orang buat, lepas tu berkenalan lah, buat company lah, production. Dari company production buatlah production kecil-kecil, video ini itu. Kita punya nasib dia masa tu Canon 5D baru keluar. So gila babi lah. Sebelum tu kamera besar-besar kau tak boleh access kan. Sekarang ni macam ada something lens tune kau bayang sebelum tu macam Rewan buat ni semua, benda yang aku tak sempat nak explore, benda adapter, kamera besar-besar ni ada adapter, boleh letak kamera filem punya lens. So nampak macam cinematic lah macam ni. Tapi lepas tu 5D keluar tu mula ada something. And also masa awal-awal tu aku join Faris Fungus Tapau. Masa awal-awal pergi record video music orang main live ni semua, jadi macam tu kan. Tapi aku macam decide kena filem. Macam mana nak buat ni? So kita orang apply Grant Finas, short film, 50,000 short film punya grant. Kena reject sebab kita cakap kita nak 50,000 ni, tapi kita nak buat feature. Tak boleh. Kena reject. So tak dapat lah. Tapi sebab aku fikir 50,000 aku boleh buat ni kan, ataupun murah kan. Macam tanya-tanya kenalan semua, join. Tapi kejap sebelum tu aku nak tahu, maknanya sebelum tu kau tak ada buat short film ke yang tak ada. Tak ada. Dekat sekolah ada lah. Yalah, bila balik kat sini balik tak ada. Masa proses kau belajar je lah, kau buat short film apa semua tu. Okay. So bila aku balik tu macam shooting macam tu je lah. Story yang kat Malaysia aku tak buat sebelum Kill. So Kill tu benda yang aku fokus skrip, story. Sementara tu yang aktif sikit masa tu lebih ke Rewan lah, yang dia pergi direct ke apa semua. Tapi daripada yang dia direct ni semua, ada kenal DP kita orang buat Kill, Chong, SY Chong. Lepas tu semua orang lah production, yang dalam production tu sound lah, apa benda ni semua. In a way aku macam terhutang budi dengan dia orang ni. Bila kau buat movie kan, kau macam satu team.
buat benda yang aku tak tahu punya benda, dia orang terror kan. Especially macam Chong tu ke kan, dia shoot iklan back to back, DP iklan memang cun lah dia punya shoot memang, and production dia memang besar. Bila datang kat kita orang shoot 5D, alamak, tapi macam okey lah kan, layan je cerita, shoot dalam 2 minggu. So bila kau dah start shoot, dengan, kalau aku boleh tahulah, modal kau waktu tu berapa je, macam telemovie je lebih sikit. Tapi itu pun duit EPF bapak aku. Macam bapak aku support lah. Okay. Buat. Tapi lepas tu dapat balik lah benda tu after a while. Lama juga struggle nak siapkan benda tu. Dalam berapa puluh? Dalam berapa ribu? 100 lebih lah. 100 lebih. Untuk sampai siap lah. 100 lebih. Sampai siap lebih lagi bila kita jumpa dengan Grand Brilliance macam tu. So dia orang ada pump in lah untuk macam siapkan post dekat Thailand. Lepas tu audio post dengan Mohsin studio dia. So nak siapkan tu kat ending tu ada kita dengan Grand Brilliance. Dia orang promotion apa benda semua lah. Tapi dari segi pembikinan tu tu lah dalam macam telemovie punya scale lah sebenarnya. Dalam 100 gitu kan. 100 lebih lah. 100 lebih lah. So which tak boleh buat lah zaman sekarang. Sebab dia 100 lebih tu on paper lah, tapi kalau kau nak kira betul yang orang punya macam pro bono lah, version yang aku tolong macam tu banyak kalau nak kira. Sebab ada Christine Susan kan dalam tu. Christina Susan dengan aku tak sure tu movie Reza first Mihad. movie ke? Reza Mihad. Reza tu aku kenal through Idil Putra. Idil tu sini aku kat sekolah. So dia masuk industri ni, belakang-belakang nama semua, teater ada Reza sekali. So aku ada tengok Reza dekat teater Allah ke apa something ke zaman tu, apalah sama teater. So aku borak dengan dia, cakap kita nak buat movie ni kat Mamak. Ni cara aku rasa benda yang buat something project boleh jadi. Ajak lepak Mamak, aku cerita dia macam ni. Kau interested ke tak? Okey, jadi. So benda-benda yang macam tu yang aku experience, yang akan niat tu betul macam okey nak buat movie. Aku explain situasi kita orang macam mana, kita orang baru set up ni, kita nak buat first movie apa semua. So okey, on. So Christina kenal through Rewan. Dia dulu stewardess kot aku rasa macam tu. Tapi dia orang pernah macam mana Rewan kenal or something, and kita menjumpa je. And aku punya macam casting tu is just macam baca personality macam tu kan, macam kenal. And masa tu memang dia tu adalah karakter Zara tu in a way, macam image dia apa ni semua. So aku rasa memang kena gila terus. Then on lah terus lock lah. Yang orang-orang lain, contoh ada Hasnur Rahmat. Aku terjumpa dekat macam pitching Finas ke apa, duduk sebelah. Tak pernah jumpa kan, macam jumpa Hasnur. Tapi kenal lah dia. Tak kenal. Kau pun tak aku tahu dia lah. Kau tahu lah dia. Tapi tak kenal lah. So aku macam ni bang, kita nak ni macam tak kenal lah. So okay on macam tu lah. Ada Ella masa tu. Ella pun jumpa tepi kat Mamak. Ella penyanyi. Macam jenis-jenis macam tu lah, macam kena. Tapi aku rasa tak adalah minta bodoh-bodoh. Maksudnya kau kena ready lah. Aku tahu tak adalah aku macam try je macam nak orang kau boleh ni, aku tak tahu lagi karakter apa benda. Aku dah tahu lah aku nak kau yang ni. Memang kau perfect pun untuk ni. Contoh yang paling perfect kita orang dapat is Harun Salim Bacik Harun Salim Bacik untuk karakter dia dalam Kill tu. Macam masa tu pun aku tak ingat macam mana approach, tak kenal langsung, tapi memang pergi approach and tanya and cerita lah benda ni. And dia biasa lah, macam kalau kau nampak macam orang tu macam bersungguh, lepas tu benda ni pun macam okey juga. Dia sekejap je dia punya involvement, okey ya. Dan betul lah tu, cara kau tu betul lah tu, sebab kau explain cerita dulu, karakter dulu, apa semua. Sometimes kalau cerita tu bagus, which is memang bagus, kalau Kill tu, kalau kau offer aku pun aku nak buat time tu kan, untuk filem Kill. Sebab bagi aku kalau cerita tu bagus, projek tu bagus, dia orang mesti nak buat. Maknanya pelakon-pelakon yang kita kata yang dah established lah kan. Kalau kita kata yang
pelakon-pelakon baru atau baru nak jadi pelakon, dia orang okey je. Kan kau offer apa pun dia orang akan nak. Tapi untuk yang dah lama dalam industri, yang dah established ni, kadang-kadang aku percaya kalau cerita tu bagus, dia orang tengok story. Tengok story, tengok. Dan aku percaya juga story Kill ni bagus. So aku nak tanya kau, kenapa Kill? Maknanya apa yang membuat kau nak tulis? Sebab kau tulis sendiri dan apa yang kau nak tulis? Apa yang kau nak sebenarnya dalam Kill tu? Idea yang like premise idea tu discussion. Maksudnya tak adalah aku tiba-tiba satu hari muncul idea. Tapi aku suka premis awal tu, masa dalam macam biasalah borak santai ada timbul-timbul kan. So ada dengan seorang member aku ni, Yoy nama dia. Kita nak borak apa ni, dia ada suggest kan macam premis yang macam ni. Kalau kau nak bunuh diri tapi tak boleh, lepas tu kau upah orang untuk bunuh kau, company company ni semua tak ada aku tambah-tambah lah, tapi kau upah orang, tapi lepas dia nak bunuh tu dah sign semua, kau nak cancel sebab ada awek ke apa benda macam tu lah. So aku kembangkan dari situ. So aku minat macam-macam jenis director. Adalah orang-orang yang aku look up tu, especially masa zaman tu aku dengan Rewan paling in sync dengan bukan director, writer Charlie Kaufman. Dia tulis Eternal Sunshine dan macam-macam lagi lah. Tapi cerita dia semua yang macam conceptual sikit, which untuk cerita Malaysia masa tu tak banyak. Bukanlah Kill ni conceptual apa benda sangat, tapi ada structure yang tak berapa nak straightforward sikit lah daripada cerita Malaysia lah aku rasa. So benda tu yang aku interested. Aku nak ceritakan cerita yang natural human, tapi ada elemen bukanlah sci-fi sangat, benda yang unbelievable tapi aku nak naturalize kan, macam tu. Aku kejar ke arah situ lah. Tu je lah. Aku macam ke arah story dia lah, mainly. And most of cerita yang aku buat pun interest ke macam tu. Macam lepas-lepas tu pun Terbaik dari Langit, and Imaginor pun semua ada angle macam nak kata sci-fi tak sci-fi lah, konsep lah, conceptual. So macam mana penerimaan Kill lepas dia keluar? Yalah, kau orang pun tak kenal siapa, director baru balik kan, orang pun tak kenal siapa kau, filem tu keluar. GB pula approach nak distribute filem tu. Itu tak adalah approach, itu pun nasib. Sebab aku main bola, kena ACL. Lepas tu bos dia pun ACL juga. So jumpa kat hospital. So macam aku ada movie ni, kita mula borak lah. Dan ke wayang lah. But penerimaan okay. Aku punya expectation tak banyak kan masa awal-awal. Aku rasa online punya ni, aku rasa zaman sekarang pun ada setengah-setengah movie yang macam tu memang positif lah, macam orang tak pernah nafas baru, fresh sikit ke apa benda. But in terms of numbers aku tak sure lah, relatively, sebab kita punya scale very small. Boleh kira successful lah juga. Aku rasa kalau campur dengan after that semua. But untuk aku very lucky sebab Kill tu jadi macam tiket masuk industri. Sebab industri tahu, Sam lah, siapa-siapa yang tahu cukup untuk aku untuk next punya perjalanan. Pasport lah. Pasport. Which is good enough lah bagi aku. Tu macam tiket untuk aku masuk industri ni lah. Lagi better daripada kalau aku dapat duit banyak pun lah. Okay. Terima kasih Nick berkongsi cerita untuk konten kali ni. Okay guys, bagi korang yang nak tonton filem Kill ni, korang boleh langgan Mubi lah. Tengok dekat Mubi sekarang. Dah ada lah. Dah ada dekat Mubi, dan korang boleh pergi ke mubi.com dan korang boleh layan filem Kill ni. Nanti Imaginor semua bila keluar, kita cerita balik. Bila Imaginor keluar nanti, kita akan buat konten baru lah pasal benda tu apa semua, kita sembang balik. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi.
Thank you. Bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.